Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tun Dr. Mahathir Mohamad sering berkata, Melayu mudah lupa. Yang sebenarnya, bukan Melayu mudah lupa. Masalah dia ialah ramai dari Melayu ni bawah umur 40. Mereka lahir selepas tahun 80-an ataupun selepas tahun 90-an. Seperti geng undi 18 ni. Dia orang baru lahir berapa belas tahun, tak sampai 20 tahun. Jadi banyak perkara yang berlaku, banyak peristiwa tahun 80-an, tahun 90-an mereka tak tahu. Jadi bukanlah Melayu mudah lupa. Melayu ni jahil. Dan apabila kita cuba menerangkan kepada mereka sejarah UMNO atau perkara yang berlaku pada 40 tahun dulu, 30 tahun dulu, mereka tak mau dengar. Mereka tak minat cerita lama. Mereka kata itu cerita lama, kita tak mau dengar cerita lama. Problem is, apabila kita tak mau ambil tahu cerita lama ataupun sejarah, maka kita jahil dan kita tak faham apa sebab hari ini keadaan begini. Apa yang berlaku hari ini ataupun keadaan hari ini disebabkan sejarah, disebabkan apa berlaku masa dulu. Jadi biarlah saya terangkan, explain perkara yang berlaku pada tahun 88. Tahun 88 semasa UMNO diharamkan dan UMNO baru ditubuhkan. Sebelum 88, semua harta UMNO dimiliki oleh UMNO. Dan UMNO banyak harta. UMNO punya harta berbilion. Terutama sekali saham di dalam syarikat, misalnya Hati Budi, Renong, United Engineers, Plus Highway dan banyak lagi. TV3 misalnya. Itu semua hak UMNO, harta UMNO. Dan dimiliki oleh UMNO. Tapi 88 apabila UMNO diharamkan, semua harta itu dibeku, frozen. Dan apabila UMNO baru ditubuhkan, UMNO baru tak boleh ambil alih harta UMNO lama. Syarat dia kena 75%, 75% dari ahli UMNO, UMNO lama kena menyertai UMNO baru. So apabila you pindah ke ahlian UMNO, 75% ahli UMNO lama menjadi ahli UMNO baru, maka harta UMNO boleh dipindah dari UMNO lama kepada UMNO baru. Dan proses itu mengambil masa 3 tahun. 3 tahun untuk mereka nak transfer ahli-ahli UMNO lama ke UMNO baru dan kemudian transfer harta UMNO lama kepada UMNO baru. 3 tahun. Dalam 3 tahun tu UMNO menderita, tak ada duit. Ada yang bahagian UMNO kena saman oleh bank kerana pinjaman tak bayar dan macam-macam lagi. So, keputusan dibuat oleh Daim, semasa tu dia berdahari, keputusan dibuat iaitu UMNO tidak akan lagi pegang harta. UMNO ni pokai. Harta akan dipegang oleh pemegang amanah, trustee. Dan trustee itu ialah presiden, timbalan presiden dan bendahari. 3 orang ni akan menjadi trustee, pemegang amanah dan semua saham-saham harta UMNO akan diletak di dalam nama proksi. Mereka guna proksi. Proksi Melayu, proksi Cina dan juga proksi India. Ramai selepas zaman itu, selepas 88, ramai milioner Melayu, Cina, India bertukar menjadi bilioner. Dan banyak projek penguasaan, privatization tu yang sebenar diberi kepada mereka, tapi orang di belakang tabir ialah UMNO. Dan perjanjian dia, apa saja mereka menerima dari kerajaan atau dari UMNO, 50-50. Separuh hak dia, separuh hak UMNO. Dan mereka akan, they will act as a trustee, proxy bagi UMNO. That's the arrangement, that's the agreement. Jadi semenjak 88 UMNO pokai, tapi ramai individu-individu tertentu menjadi kaya raya. Overnight, billionaire.
Yang Cina ni kita tahulah siapa dia. Yang India ni macam Ananda Krishnan dan sebagainya. Dan Melayu pun ramai kita tahu. Samsudin Abu Hassan, misalan Halim Saad, Yahya Ahmad Arwahda, Jamaluddin Jarjis, Tajuddin Ramli. Ini semua yang overnight billionaire. Ialah kerana UMNO boleh dikatakan letak semua harta parti di dalam nama mereka on the agreement of 50-50. Jadi UMNO sendiri has no money, but pemimpin-pemimpin tertentu banyak duit, tapi duit tu baik cash ataupun saham dan sebagainya diletak dalam nama proxy ataupun trustee. Jadi apabila tahun 2013 Mahathir dah mula not happy lah dengan Najib Tun Razak. Mahathir mula serang Najib tu tahun 2013 selepas pilihan raya tahun 2013. Mahathir bermula serangan terhadap Najib tu. Dan selepas pilihan raya tu dia salahkan Najib because prestasi UMNO tahun 2013 tu turun. Kalau kita banding dengan tahun 2004 tu is the best lah. 91% dari kerusi. 91% semasa zaman Pak Lah dulu. UMNO menang dia punya seats walaupun ialah dari segi undi tu dalam 60%, but 91% of the seats, the best in history, in election history. 2009 turun banyak banding dengan 2004. Jadi Mahathir pun tekan Pak Lah suruh letak jawatan. 2008 pilihan kedua itu, and 2009 Najib ambil alih. Tapi prestasi 2013 tu lagi menurun, worse than 2008. So Mahathir not happy lah. Maknanya sepatut Pak Lah ni lepas jawatan, serah kepada Najib supaya prestasi barisan UMNO ni naik balik. Tapi semasa 2013 worse dan 2008. Jadi Mahathir pun mula serang Najib dan beritahu kata Najib ni utamakan Cina banyak sangat. Cina ni tidak akan sokong UMNO. You berilah apa saja you beri pun dia orang masih sokong pembangkang. Dan bila tu Mahathir mula serang tahun 2013 tu, Najib ni lawan balik. Najib tak teguh Mahathir. 6 bulan Mahathir complain. 6 months Najib didn't even talk to me. So maknanya Mahathir ni memang dah kecil hati sangat dengan Najib. Dan dia nak force Najib turun macam masa Pak Lah dulu. Jadi Mahathir sekat semua dana kepada UMNO. That means kalau Najib nak boleh dikatakan putus siratul rahim dengan Mahathir, maka teruslah. Tapi I will not give you money. Sebab duit tu bukan nama UMNO. Duit tu nama proxy. Dan Mahathir control. Semua proxy UMNO tu, all the billionaire baik Melayu, Cina, India, Mahathir control. Dan Mahathir arah no money. Jangan beri apa-apa duit kepada Najib. Biar dia menghadapi pilihan raya tanpa dana, tanpa bantuan kewangan. Jadi Najib pun terpaksa mendapatkan dana dari luar. Itu yang isu 1MDB ni. Sebab sekiranya Mahathir sekat bantuan kewangan kepada UMNO, maka Najib terpaksa cari duit luar dari UMNO. And seperti yang didedah oleh KSN semalam tu, 1MDB ditubuhkan untuk mendapat dana untuk bantu UMNO. Jadi mereka kata Najib mengguna 1MDB untuk peribadi.
yang sebenarnya dia guna 1 MDB untuk UMNO. Kalau tidak, UMNO tidak ada duit untuk menghadapi pilihan raya. Jadi apabila Mahathir tahu Najib ni akan guna 1 MDB untuk dapat dana untuk UMNO, maka Najib pun seranglah 1 MDB. Tahun 2015 Mahathir mula serang 1 MDB. Mahathir nak lumpuhkan 1 MDB. Dia kerja dengan Bank Negara untuk sekat ini, sekat itu, IPO, blok dan sebagainya. Jadi macam-macam kerja dibuat untuk sabotage 1 MDB dengan bantuan ZETI dan Bank Negara nak cuba lumpuhkan 1 MDB supaya 1 MDB ni tak ada duit. Kalau 1 MDB tak ada duit, maka Najib tidak akan ada dana, tidak ada bantuan kewangan. Jadi Najib terpaksa pergi balik merangkak jumpa Mahathir. Kalau you nak duit, you mari jumpa aku. You merangkak depan aku, you sujud depan aku bagi duit. Najib tak mau. Najib kata dia tidak akan merangkak atau sujud depan Mahathir, dia cari duit dia sendiri. Itulah yang sebenar cerita 1 MDB. Jadi Mahathir marahlah bila 2.6 bilion ni Najib berjaya dapat dari Arab Saudi. Mahathir komen, sebab apa perlu 2.6 bilion masa saya dulu 1.5 dah cukup untuk kita nak finance pilihan raya. Tapi yang sebenarnya is not 1.5 billion. Yang sebenarnya 2.5 bilion. Sebab kena ingat 1.5 bilion tu is only setakat UMNO, Barisan Nasional. Yang parti-parti lain dalam Barisan Nasional memerlu lagi 1 bilion. Jadi 2 bilion setengah yang sebenarnya yang diperlu untuk dana pilihan raya. Jadi sekarang ni Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri. Tapi Ismail Sabri Yaakob ni dia bukan seorang dari 3 pemegang amanah, iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan Bendahari. Dan yang lagi teruk, ramai dari pemegang amanah, ramai dari proksi-proksi bukan orang Zaid, bukan orang Najib, tetapi orang Mahathir. Jadi, diorang punya loyalty ni taat setia kepada Mahathir, bukan kepada Najib ataupun Zaid. Jadi Najib dengan Zaid pun actually tak boleh buat banyak untuk mendapatkan bantuan ataupun dana untuk pilihan raya. So problem is, misalnya orang macam Lokman Adam dan Zaid Hamidi dan Ketua Pemuda UMNO Ashraf ni, dia orang banyak kutuk Ismail Sabri dan tekan Ismail Sabri untuk bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya pada bulan depan, bulan Julai. Dia orang kata Ogos pun dia orang tak boleh setuju. Must be Julai, sebelum 31 Julai atau pada 31 Julai. Masalah dia, kalau Ismail Sabri ikut apa dia orang nak, kononnya akar umbi UMNO, kononnya majoriti ahli UMNO nak supaya parlimen dibubar dan pilihan raya tergempar, PRU 15 tergempar diadakan. Mana duit? Adakah dia orang sanggup keluarkan duit? Dia orang perlu 3 bilion setengah, 3.5 billion. Ismail Sabri don't have 3.5 billion. He don't have even 1 billion. Di mana nak datang duit tu? Ada ke Najib, Zaid dan ramai-ramai lagi pemimpin UMNO tu yang nakkan pilihan raya diadakan serta-merta tu nak keluar duit? Berapa bilion Lokman boleh derma kepada UMNO? Ada ke Lokman nak keluar 1 bilion nak beri untuk dana? Jadi diorang ni malah fide. Niat tak baik. Dia orang tahu sekira Ismail Sabri setuju untuk bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya tergempar, Ismail Sabri perlu merangkak balik ke dia orang untuk mendapatkan duit.
So, kalau Ismail Sabri setuju menerima bantuan dana dari mereka dengan syarat iaitu Ismail Sabri kena letak jawatan sebagai Perdana Menteri. So, if you want the funding, boleh. Tapi, apabila bubar saja Parlimen, apabila kerajaan baru dibentuk, iaitu UMNO Barisan Menang Pilihan Raya dan kerajaan baru dibentuk, maka Perdana Menteri bukan Ismail Sabri Yaakob. We will give you money on condition you resign. So sekarang ni, what for Ismail Sabri nak bubar Parlimen? Sebab kalau dia bubar Parlimen, dia resign. Kalau dia tunggu lagi 1 tahun atau 1 tahun lebih, dia masih kena resign. So might as well he just stay as Prime Minister. So, problem dia sekarang ni, dia orang blackmail Ismail Sabri. They are telling Ismail Sabri, if you want money, you resign. Sama macam Mahathir buat kepada Najib tahun 2015. Mahathir pun blackmail Najib. Kalau you nak duit untuk pilihan raya, you letak jawatan. You letak jawatan dan you serah kepada Muhyiddin Yassin. Itu syarat Mahathir. Najib has to resign and serah kuasa kepada Muhyiddin Yassin. Barulah Mahathir will release the funding. Barulah Mahathir akan bagi dana untuk pilihan raya. Tapi Najib cerdik lah. Instead of resigning, serah kuasa ke Muhyiddin, dia dapatkan duit dari Arab Saudi melalui 1MDB. Ramai yang sebenarnya terima duit dari 1MDB. Bukan saja orang UMNO, Sabah, Sarawak, MCA, MIC, PPP. Semua dapat bantuan dari 1MDB. Syariah Samad tu dapat 1 juta. So, everybody receive bantuan. Everybody receive funding from 1MDB. Yang dia orang kata 1MDB ni duit untuk Rosmah Shopping, itu nonsense. It was political funding. Dan semalam, bekas KSN, Sidik, dia confirm. Memanglah 1MDB ni untuk dana politik. So, KSN pun confirm semalam memang perkara ni benar. 1MDB was for political funding. Tapi Ismail Sabri doesn't have a 1MDB. Ismail Sabri tak ada 1MDB. So, kalau Ismail Sabri betul nak bubar Parlimen dan mengadakan pilihan raya tergempar, maka Ismail Sabri kena cari 3.5 bilion. Di mana Ismail Sabri nak cari 3.5 bilion? Siapa yang kontrol duit? Dia tak kontrol duit. Kalau dia nak dapatkan 3.5 bilion pun, dia kena ambil masa. You tak boleh dalam kata bubar Parlimen bulan ni, mengadakan pilihan raya bulan depan, serta-merta boleh dapat 3.5 bilion. Tak boleh. Unless you pergi jumpa Mahathir lah. You sujud depan Mahathir. Dan Mahathir akan arah Yeo Tiong Lei lah, Vincent Tan lah, Ananda Krishnan lah, dan ramai lagi. Suruh keluar 500 juta setiap seorang, 500 million each person. So panggil 7 toke, toke Cina, toke India, toke Melayu pun ada. Panggil 7 toke, setiap satu toke 500 million, 500 juta, dapatlah 3.5 billion untuk nak dana pilihan raya. So at the end of the day, Ismail Sabri pergi jumpa Mahathir. Mahathir boleh tolong, Mahathir boleh bagi 3.5 billion. Sekiranya Ismail Sabri setuju dengan syarat Mahathir. Kalau tidak, Ismail Sabri kena buat deal dengan toke-toke yang membantu UMNO dan setuju bahawasanya saya tarik diri, saya letak jawatan, saya serah kuasa, saya akan hanya jadi Perdana Menteri untuk selama sebulan lagi sahaja. After that, saya pencen. Dapatlah 3.5 bilion. Ini cerita yang sebenar. Jadi orang macam Lokman ni, dia tekan Ismail Sabri, dia kutuk Ismail Sabri, dia kata macam-macam perkara huduh terhadap Ismail Sabri. Kerana Ismail Sabri tak mau bubar Parlimen, adakan pilihan raya. Cuba Lokman cerita sikit, tambah sikit cerita.
3.5 bilion yang perlu untuk pilihan raya. Datang dari mana duit tu? Assalamualaikum. Salam sejahtera.